Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Naib Chancellor, yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor dan para ahli Senet, para dekan dan pengarah, para profesor, Profesor Madia dan pensyarah, para mahasiswa, para tetamu kenamaan dan hadiran yang dihormati sekalian. Pensejarahan sosial negara telah menunjukkan negara ini telah bertukar dari masyarakat majmuk, peninggalan penjajah kepada masyarakat ketemadunan payung anak watan yang rencang sosial. Dalam masyarakat majmuk, kumpulan etnik hidup terpisah terasing hingga batas etnik di kalangan mereka adalah tebal. Setelah negara mencapai kemerdekaan hingga tahun 80-an, pembentukan masyarakat pencampuran etnik didapati mula terbina dan batas etnik di kalangan mereka didapati mula menuju kecairan. Walau bagaimanapun, akibat dari pembangunan, pemodenan, mobiliti sosial dan penjarahan yang berlaku dalam negara, masyarakat telah menjadi rencang sosialnya. Batas etniknya cair dan tindakan mereka melangkau batas etnik masing-masing. Inilah intipati syarahan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pelaksanaan dasar ekonomi baru telah membawa kemajuan hingga memberikan kesan besar ke atas perubahan stratifikasi sosial dalam negara hingga ke hari ini, apabila pembasmian kemiskinan, permodenan masyarakat desa dan pembentukan kelas menengah telah berlaku. Rakyat Malaysia daripada pelbagai etnik didapati telah mengalami mobiliti sosial. Pasca 90-an juga telah membuka ruang fizikal dan sosial baru dengan taburan kediaman rakyat pelbagai etnik dan agama banyak berubah dengan berlakunya perpindahan merentas negeri ke pusat pertumbuhan baru. Perubahan stratifikasi fizikal dan mobiliti sosial dalam kalangan rakyat pelbagai etnik ini telah memberi impak besar sosial yang besar juga ke atas kekerapan, bentuk dan keamatan hubungan etnik di antara mereka. Namun begitu, kegagalan mengenal pasti dan memahami, terutamanya kesan yang tidak dijangkakan daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru ke atas perubahan sosial yang sedang melanda negara dengan tepat, boleh membawa kepada masalah dan konflik sosial dalam masyarakat. Wujud kumpulan Melayu, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak dan India yang terpinggir di perdesaan. Paling terpinggir di antara mereka adalah sekumpulan sub-etnik Tamil dan Telugu yang terperangkap dengan warisan dan putaran ganas kemiskinan. Dengan berlatar belakang kemiskinan sosial sedemikian, pada 2008, pergerakan Hindrah dan terbaru insiden Sungai Petani Disember 2012 berlaku. Ketidakseimbangan sosial ini perlu diuruskan untuk mengelak penggebelingan etnik, agama dan wilayah berlaku yang boleh melahirkan suasana sosial berisiko. Pelbagai konsep digunakan untuk menjelaskan konsep etnik dan hubungan etnik di Malaysia, seperti etnik, kelas, ras, wilayah, agama dan sebagainya. Pelbagai tafsiran tentang konsep ini dan teknik mengukur hubungan etnik yang terbatas telah menyebabkan masalah sebenar dan perubahan yang sedang melanda hubungan etnik di negara ini tersembunyi dari realiti sosial yang berlaku dan dialami sebenarnya. Penggunaan konsep kaum dan perkauman sedang sering digunakan dalam buku akademik dan teks di sekolah, media cetak dan elektronik
perbualan harian dan juga dalam ucapan pemimpin politik. Perkara ini berlaku kerana masyarakat Melayu telah meminjam perkataan kaum dari bahasa Arab yang seringkali merujuk kepada kabilah ataupun tribe. Selain daripada itu, borang pentadbiran kerajaan berbahasa Melayu menggunakan konsep bangsa untuk merujuk pada konsep etnik. Dalam borang yang berbahasa Inggeris pula, diterjemahkan sebagai race atau ras dalam bahasa Melayu. Di Malaysia, penggunaan konsep etnik yang memberi kefahaman kumpulan manusia dengan terdiri dari dimensi bahasa, budaya, agama, kekeluargaan yang lebih diamalkan dan bukan konsep ras. Tingkah laku manusia lebih besar dipengaruhi oleh budaya dalam kehidupan jika dibandingkan dengan sumbungan genetiknya. Dari segi menganalisa pola tingkah laku manusia, kemampuan menguasai teori masyarakat majmuk, kelas, permodenan dan teori-teori lain untuk memahami hubungan etnik di Malaysia adalah penting. Namun begitu, dalam menerokai jalan dan kefahaman penjelasan baru tentang hubungan etnik, pengkajian analisis berdasarkan kerangka konsep etnik sebagai batas dan etnik juga sebagai sebab dan akibat digunakan dalam kajian ini. Untuk memahami tafsiran etnik sebagai batas, teori kategori sosial dan teori pilihan rasional tentang hubungan etnik telah dijadikan kerangka asas analisis kajian. Penggunaan teori kategori sosial dan pilihan rasional dapat membantu pengkaji untuk mengenal pasti dan mengukur bentuk dan pengamatan hubungan etnik yang sedang berlaku di kawasan kajian. Pendekatan teori cuba meneliti realiti sosial dengan melihat pilihan tingkah laku manusia di peringkat individu dan kumpulan dipopularkan oleh Benton, Skilling, Gambetta, Efter, Mansur, Bashni dan Brubaker. Kajian mengenai etnik perlu dimulai dengan kajian tentang masyarakat. Kita perlu mengenal pasti kategori sosial dalam masyarakat itu seperti bahasa, budaya, agama, kekeluargaan, etnik, kelas, status sosial, kasta, wilayah, ideologi politik dan norma sejagat. Hal ini bermakna kajian hubungan etnik mesti bersifat perbandingan antara kumpulan etnik dengan dimensi sosial yang lain. Perkara ini perlu dilakukan kerana identiti etnik adalah dinamik dan batas kumpulan etnik sentiasa berubah. Fenomena etnik ini hanya dapat diperhatikan dalam hubungan sosial. Perspektif disiplin sains sosial mengandaikan kumpulan dan struktur sosial mempengaruhi tingkah laku manusia. Namun begitu, identiti etnik, kumpulan etnik dan negara dibentuk oleh tindakan pilihan sosial manusia itu. Maksudnya, kumpulan dan struktur sosial pun boleh dilanda perubahan dan tidak akan kekal. Manusia bukan sahaja ditolak oleh lokasi sosialnya dalam membuat pilihan tindakan, dia juga didapati melompat dengan mengutamakan kepentingan peribadi daripada tuntutan kumpulan dan struktur sosial. Kedinamikan kumpulan boleh berlaku kerana tindakan individu dimotivasikan oleh perkiraan keuntungan kebendaan dan kedudukan sosial. Apabila individu itu bertindak berdasarkan perkiraan motivasi yang diingini, dia akan menutup pilihan tindakan lain dan membina hubungan dengan individu lain hingga terbina ikatan sosial antara mereka. Hubungan ikatan sosial ini boleh menjadi kuat daripada hubungan primernya seperti hubungan sesama ahli keluarga dan etniknya dan agama. Ikatan sosial rentas kumpulan etnik akan membina pula hubungan sosial merentas kumpulan. Kumpulan etnik akan membina bentuk dan keamatan hubungan antara dua individu dari kumpulan etnik yang berbeza lebih tepat dikenal pasti sebagai hubungan sosial jika dimensi yang mengikat mereka adalah sosial dan bukan etnik. Mereka berhubungan bukan berdasar pengaruh perkiraan etnik,
tetapi oleh perkiraan kategori sosial lain seperti status sosial, kumpulan di tempat kerja dan kumpulan-kumpulan wilayah dan lain-lainnya lagi. Kewujudan pelbagai ikatan dan hubungan sosial rentas kumpulan ini bermakna masyarakat itu telah menjadi rencang. Identiti individu dan masyarakat itu didapati berbentuk lapisan hierarki dan berubah mengikut hubungan sosial yang dia sedang terlibat pada masa itu. Samsul berkata hubungan etnik antara mereka dicorak berdasarkan perundingan dan akomodasi. Apabila hal ini berlaku, kesepadan sosial dan masyarakat akan terbina. Jaringan perkantongan dan keterikatan antara mereka dari berbagai etnik akan terbina. Peningkatan hubungan merentas kumpulan akan memudahkan individu tadi membina kesadaran sivik dalam menuju matlamat akhir untuk membina perpaduan negara dan integrasi nasional. Bagi individu yang batas etniknya tebal, mereka akan bergaul dengan kumpulan sosial premier mereka seperti keluarga, agama, budaya, bahasa dan etnik. Dengan tidak terbinanya ikatan dan hubungan rentas individu kumpulan ini, mereka akan berhubungan dalam kejahilan dengan kumpulan lain hingga tingkah laku mereka dipengaruhi oleh stereotip dan prejudis. Ini akan memudahkan mereka untuk terlibat dalam tindakan diskriminasi terhadap individu dan kumpulan etnik lain. Bentuk dan keamanan etnik yang lemah ini mudah melahirkan salah faham, ketegangan dan konflik dalam masyarakat antara kaum yang berkepentingan semasa bersaing untuk memiliki sumber kebendaan dan kedudukan sosial dan masyarakat, terutama sekali apabila berlaku krisis ekonomi dan politik. Namun begitu, demi mempertahankan keistimewaan dan kepentingan, pelbagai kategori sosial digembelengkan, termasuk etnik dan agama, untuk memastikan individu daripada kumpulan etnik lain disisih dari diberikan peluang dan akses pada sumber kebendaan dan kedudukan sosial dan masyarakat itu. Samsul mendapati bahawa hubungan etnik antara mereka yang menebal batas etnik dan etno-agama pelampau ini dicorak oleh pertikaian kumpulan yang melahirkan konflik. Tolak ansur tidak wujud dalam kamus hubungan antara mereka. Lebih bahaya lagi apabila individu ini dimotivasikan oleh ideologi politik dan etno-agama yang boleh melahirkan tindakan sosial yang bersifat taksub kepada ketua dan kumpulan mereka sendiri hingga lahir tindakan pelampau dan keganasan. Pendekatan teori pilihan nasional tentang hubungan etnik perlu digunakan bersama-sama dengan teori struktur sosial seperti masyarakat majmuk, kelas dan permodernan dalam memahami kedamaian identiti individu dan kumpulan etnik. Hal ini perlu dilakukan kerana damai etnik boleh menjadi sebab atau akibat dalam mempengaruhi pilihan tindakan sosial yang akan diambil oleh pelaku itu semasa dia berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Teori pilihan rasional menjelaskan pola tingkah laku individu di mana dia boleh membuat pilihan tindakan sendiri untuk mengutamakan kepentingan pribadinya atau kumpulan kolektifnya. Kemampuan menguasai pelbagai teori yang bersifat struktur dan pilihan individu dalam memahami tingkah laku individu tidak dapat diabaikan, dan kita ingin menjelaskan kedamaian batas etnik yang boleh berubah dari menipis, menebal dan ke arah keputusan. Pilihan etnik sebagai pengaruh sosial ke atas tingkah laku etnik Melayu dan Cina masih ada. Tetapi perbezaan ini semakin mengecil dari setahun ke setahun, yang menggambarkan kedua etnik ini telah terikat di antara mereka disebabkan perubahan di peringkat negara oleh faktor yang boleh diperjelaskan. Semasa krisis mata wang ASEAN yang melanda Malaysia bermula tahun 1997, telah memaksa kerajaan Malaysia bertindak untuk mengawal modal dan mata asing negara. Insiden sedemikian telah melahirkan kesedaran bersama di kalangan rakyat pelbagai etnik untuk memberi sokongan kepada tindakan kerajaan itu demi mempertahankan kepentingan ekonomi mereka bersama hingga berlaku kekenduran batas etnik di antara mereka. Ini dapat diperhatikan dalam peratusan yang berkurangan di antara kedua-dua etnik ini dari tahun 1996 hingga 1998.
Krisis masalah ASEAN adalah masalah negara dan bukan isu etnik. Ini telah mengurangkan kecenderungan untuk mempolitikkan krisis keuangan itu dari perkiraan etnik sempit masing-masing. Ini telah mempengaruhi untuk mengurangkan pilihan etnik berbanding pilihan sosial selepas tahun 1997. Indeks Ikatan Sosial juga menunjukkan bahawa individu yang dikaji masih bermain dengan keanekan, tetapi norma sejagat didapati lebih berpengaruh ke atas tindakan mereka. Namun begitu, indeks Ikatan Sosial menunjukkan penurunan pilihan sosial ada berlaku apabila negara berhadapan dengan pilihan raya dan krisis ekonomi. A sense of increasing insecurity terjadi akibat berlaku persaingan politik dan ekonomi antara individu dan kumpulan etnik Melayu dan Cina. Ada juga berlaku di Malaysia perkara yang nampak memisah etnik sebenarnya telah diterima bersama. Contohnya dalam kes anak angkat. Orang Cina dan bukan Islam dilarang daripada mengambil anak orang Melayu dan Muslim. Larangan ini dipengaruhi oleh peraturan agama yang dilaksanakan di negara ini dan ada kaitan dengan keyakinan agama yang diamalkan itu. Maka dalam kes ini, ia menampakkan seperti ikatan sosial di antara Melayu dan Cina tidak terbina. Padahal sebenarnya ialah si sosial ini sudah diterima sebagai amalan kedua-dua etnik. Pilihan etnik berteraskan agama ini dibuat tanpa menafikan norma keterbukaan yang sudah terbina di ruang sosial dalam kehidupan mereka bersama. Terdapat juga individu yang dikaji cuba memanipulasikan etnik untuk mendapat akses pada sumber kebendaan dan darjat sosial dalam masyarakat, terutama dalam aspek persaingan politik dan ekonomi. Tidak dinafikan juga wujud sekumpulan kecil yang melihat hubungan antara individu daripada pelbagai etnik berdasar perbezaan etnik dan agama. Data menunjukkan bahawa hubungan mereka lebih bersifat sosial daripada berbentuk hubungan etnik. Hal ini bermakna batas etnik mereka adalah nipis. Penipisan batas etnik ini akan membolehkan individu daripada etnik berbeza ini untuk berhubungan dengan individu daripada kumpulan etnik yang lain. Apabila individu dari berlainan etnik mempunyai peluang dan keuntungan untuk membina ikatan sosial rentas kumpulan, maka hubungan sosial rentas kumpulan akan terbina di antara individu-individu itu. Dengan bertambah bentuk dan keamatan ikatan dan hubungan sosial rentas kumpulan ini, kesepadan sosial dalam masyarakat dan antara kumpulan pasti akan berlaku. Batas etnik menebal akan menyebabkan ikatan dan hubungan sosial rentas kumpulan akan berkurangan hingga kesepadan sosial menjadi lemah. Di sebalik pernyataan supaya berwaspada ini, dimensi kategori sosial selain etnik didapati telah membuka hubungan dan pertalian antara kelompok etnik Melayu dan Cina. Masyarakat pelbagai etnik sudah lebih bersifat socially differentiated, perbezaan sosial dan bukan perbezaan etnik yang perlu dijadikan kerangka konsep dalam menganalisis hubungan etnik di negara ini. Kajian ini menunjukkan satu paradigma baru, paradigma kerencaman sosial telah terbina pada alam baru ini dan mempengaruhi perjalanan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia tanpa menafikan bahawa masih wujud juga perbedaan lain yang telah dikenal pastikan sebelum ini. Dengan perubahan dan menipisnya batas etnik, terbinanya paradigma kerencaman sosial, tafsiran dan penganalisan etnik dan keetnikan perlu dilakukan dengan lebih teliti untuk mengenal pasti realiti sosial yang sudah berubah dan melangkau etnik. Konsep dan penggunaan dimensi etnik masih ada, tetapi tidak bersifat hitam putih dan pertentangan binary. Dalam negara pelbagai etnik seperti Malaysia, memahami ciri keetnikan setiap kumpulan etnik Melayu, Kedazan, Dusun, Bidayuh, Iban, Melanau, Bajar, Sinoy, Cina, India dan sekitar 100 suku etnik yang lain itu adalah penting demi membina hubungan dan masyarakat yang harmoni. Kita perlu sedar wujudnya perbezaan bahasa, budaya, agama dan tradisi hidup adalah satu realiti sosial di negara ini.
Kegagalan memahami perbezaan ini boleh menjadi penghalang kepada pembinaan hubungan antara kumpulan etnik kerana kegagalan mengurus apa yang sensitif dengan kumpulan etnik ini. Orang Melayu sangat sensitif jika agama mereka tidak dihormati, diperakui dan diterima oleh kaum etnik lain. Pantalan agama ini penting dijaga demi mengelak salah faham dan menjaga keharmonian etnik. Berbeza dengan kaum etnik Cina, apabila kegagalan seorang Cina dan menguasai bahasa Mandarin akan menyebabkan identiti dan jati dirinya dimomok sebagai pendana oleh kelompok etnik. Mengkaji setiap kumpulan etnik ini pula dapat dibahagikan pada 4 kelompok. Kelompok etnik, kelompok agama, bahasa budaya, permodenan dan etno-pelampau. Dalam kelompok agama, orang Melayu memiliki kesemua ciri-ciri yang dinyatakan tentang etnis itu, tapi mereka akan mengukur tindakan, hasil dan kesan tingkah laku mereka berdasarkan kepentingan agama. Dalam masyarakat yang sedemikian, apa bentuk kehidupan hanya menjadi pilihan jika dikaitkan dengan dimensi agama Islam itu sendiri. Kelompok Melayu berterakan agama ini didapati tinggal di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebagai satu kawasan sosiologikal, kawasan ini dipanggil Jalur Quran. Kelompok Melayu berteraskan bahasa budaya, mengutamakan kepentingan bahasa dan budaya, walaupun terdapat ciri lain yang membentuk kelompok ini. Individu di dalam kelompok ini amat sensitif dengan penggunaan bahasa dan budaya Melayu dan peringkat komuniti dan negara. Hal ini dapat dilihat apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar untuk mengajar mata pelajaran matematik dan sains di sekolah. Kumpulan yang memprotesnya dan berpendirian untuk mengubahnya kembali ke pengajaran bahasa Melayu terdiri dari kelompok ini yang dapat diperhatikan menetap di Johor. Kelompok Melayu berteraskan pemodenan, pula mengutamakan kepentingan pemodenan seperti kemajuan, pembangunan, konsumerisme dan gaya hidup kelas menengah. Mereka ini dapat diperhatikan berada di Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka yang terkenal sebagai zon komersial dan industri barat Semenanjung. Manakala kelompok etno-pelampau, etno-agama pelampau Melayu seringkali menggembelin kepentingan politik Melayu dan agama Islam sebagai ciri utama mereka. Kelompok ini kecil jumlahnya dan didapati bertaburan di seluruh negara. Mereka yang condong pada etno-agama pelampau ini kebanyakannya berpendidikan akademik, aliran sains dan teknikal, tetapi terdedah dengan pergerakan Islam. Mereka menimbulkan risiko etno-agama dalam kalangan orang Melayu lain supaya memilih untuk bersama-sama kumpulan mereka dengan membicarakan keputusan dan penghapusan kepentingan etnik dan agama yang sedang melanda ke atas masyarakat Melayu. Kelompok etnik Cina lebih dipengaruhi oleh nilai komersial yang terbina hasil kerjaya yang diceburi dalam dunia perniagaan, pemborongan dan perindustrian. Mereka mengutamakan pikiran untung dan rugi dalam tindakan dan hubungan mereka. Mereka bukan sahaja terlibat dalam kegiatan komersial, tetapi juga tinggal di bandar. Gaya hidup mereka adalah budaya hidup kelas menengah, konsumerisme dan individualistik. Kelompok Cina berteraskan bahasa budaya pula mengutamakan bahasa dan budaya Cina terdiri daripada mereka yang berpendidikan sekolah Cina dan daripada keluarga yang terdiri daripada tetamu baharu yang berhijrah ke tanah Melayu sekitar 30-an. Kelompok Cina berteraskan etno-ideologikal pelampau pula lebih bersifat chauvinis bahasa, budaya dan agama, juga yang berpegang dengan ideologi sosialisme. Kalau ini berhijrah ke Malaysia lewat 30-an dan dipengaruhi pemikiran, semangat kebangsaan dan ideologi masyarakat di tanah besar Cina. Manakala kelompok Cina peranakan seperti Baba Nyonya di Melaka, Cina di Pulau Pinang, peranakan Cina di Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu didapati berbangga dengan keturunan budaya Cina yang diamalkan dalam kehidupan, walaupun bahasa, pakaian dan makanan sudah meminjam daripada masyarakat Melayu.
Perkiraan nilai adalah penting dalam kehidupan mereka jika mereka berbicara tentang untung. Bukan keuntungan kebendaan yang diutamakan, tetapi untung sekadar mencari rezeki untuk anak-anak sahaja menjadi slogan mereka. Perbicaraan tentang kerencaman etnik yang wujud dalam kalangan Melayu dan Cina menunjukkan bahawa kita tidak boleh melihat kumpulan etnik dari bentuk dikotomi, terpisah dan terasing. Pengalaman hidup mereka di Malaysia yang terdiri daripada berbagai etnik, bahasa, budaya dan amalan kekeluargaan telah melalui proses akulturasi, akomodasi dan juga asimilasi bersegmen di mana mereka alami. Perubahan ini menyebabkan konsep etnik sebagai kemajemukan dan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat majmuk perlu dinilai kembali. Dengan kerancuan sosial yang berlaku di kalangan individu dan kumpulan etnik di Malaysia, kategori hubungan sosial dan etnik juga didapati wujud dalam pelbagai bentuk. Kerancaman kategori hubungan sosial dan etnik dapat dibahagikan kepada 5 kategori perhubungan dalam masyarakat. Kategori pertama, majoriti rakyat Malaysia bermain dengan corak tingkah laku kumpulan bercirikan etnik dalam kehidupan harian, terutama pada peringkat awal penghijrahan, kemasukan ke pengajian di universiti, memulakan pekerjaan di tempat baru dan dalam suasana yang mencabar. Tingkah laku sedemikian merupakan satu mekanisme proses penyesuaian diri dalam suasana baru dan mencabar apabila berhubungan dengan individu dari kumpulan lain. Individu-individu dalam kategori norma sejagat pula memiliki batas etnik dan hubungan antara mereka berdasar perkiraan dimensi sosial dan bukan bersifat etnik. Hubungan etnik pada tahap ini lebih bersifat utilitarian, mengikat mereka dalam jalan jaringan ruang sosial dan silang budaya luas, merentas batas etnik dan agama masing-masing berdasar perkiraan norma sejagat. Kategori ketiga pula ialah hubungan kumpulan memanipulasi etnik yang berselindung di sebalik wacana etnik dan keetnikan demi menjadikan agenda kepentingan kebendaan dan status sosial mereka sebagai agenda kumpulan etnik mereka. Seringkali ciri bahasa, budaya agama dan kedudukan kumpulan etnik mereka dijadikan bahan retorik untuk memastikan ahli kumpulan etnik mereka menjadikan agenda mereka itu sebagai agenda kolektif bersama. Padahal setelah tuntutan itu dipersetujui bersama, golongan sosial tertentu dan kumpulan etnik mereka ini, terutamanya yang kaya dan berkuasa, akan lebih berkesepayan untuk memiliki sumber ganjaran kebendaan status sosial yang telah diputuskan. Malahan, golongan berpatangan rendah dan luar bandar juga tanpa mengira etnik, apabila gagal mendapat manfaat daripada pembangunan dan tabik urus negara, juga akan meluahkan ketidakpuasan mereka atas kepinggiran dan ketidakseimbangan sosial yang dialami itu dengan menggembelengkan parameter etnik dan agama. Pertikaian etnik akan berlaku hingga hubungan etnik menjadi renggang. Namun begitu, apabila ekonomi negara kembali pulih, penggelimaan etnik, parameter etnik dan aspek politik didapati kendur semula dan masyarakat kembali stabil dan harmoni. Ada juga hubungan negara idaman dalam kumpulan etnik yang masih mencari-cari identiti bangsa dan negara bangsa yang diinginkan. Mereka dalam kategori keempat ini menjadikan tugas perbentukan negara dan negara bangsa yang sudah terletak pada asasnya oleh perjuangan kemerdekaan menjadi kabur dan tidak terbina secara konsensus, terutamanya tentang isu kontrak sosial berdasar sejarah sosial negara, perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh setiap kerajaan negeri. Dari satu segi, perbahasan tentang isu negara idaman ialah perkara biasa kerana struktur umur, tahap pendidikan rakyat dan pembangunan negara yang dicapai telah merubah aspirasi negara idaman oleh generasi sekarang tentang makna kemerdekaan dan kerakyatan. Golongan ini kadang-kadang memilih jalan pergerakan pelampau dalam tindakan mereka apabila ingin memperjuangkan bahasa, budaya dan agama mereka seperti Partai Komunis Malaya, JP, PAS, Al-Maunah, Al-Arkam, Rufaka, Sukri, Don Juzau,
perkasa, unit amal lepas dan lain-lain. Namun begitu, yang paling menakutkan adalah kumpulan hubungan etno-agama, kerana masih ada individu dalam kalangan etnik Melayu, Kadazan Dusun, Iban Bidayuh, Cina, India dan etnik lain yang bermain dengan sentimen etnik dan agama yang sempit dan melampau. Kumpulan hubungan pelampau etno-agama ini bukan milik satu etnik agama saja di Malaysia, tetapi dapat diperhatikan wujud secara bertaburan merentas kumpulan etnik dan agama. Kumpulan hubungan etno-agama pelampau ini perlu dikenal pasti jika tindakan melampau dan kecenderungan ke arah keganasan ingin ditarik. Pengkategorian bentuk hubungan sosial dan etnik yang dipaparkan ini tentang masyarakat Malaysia bukan saja dapat dikategorikan mengikut dimensi etnik, tetapi juga oleh dimensi lain seperti sosial, ekonomi, politik, ideologi dan sosial budaya. Itulah rencannya masyarakat kita. Ketamadunan, pembangunan dan pembinaan negara bangsa, terutamanya negara pasca penjajahan, tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh penghijrahan. Penghijrahan manusia dari berbagai tempat dan budaya telah mencorak dan membentuk masyarakat berbagai etnik dan suku etnik yang sedia ada, berteraskan payung tamadun anak watan dari zaman pra-penjajahan hingga ke hari ini. Penghijrah di rantau ini yang memiliki bahasa, budaya, agama yang sama dengan masyarakat Melayu setempat didapati mudah mengestimasikan diri mereka. Estimasi yang berlaku ini tidak menghakiskan identiti sub-etnik kumpulan rumpung Melayu lain, kerana identiti mereka sebagai Melayu keturunan Jawa, Minang, Bugis, Bajau dan Aceh masih diteruskan. Tamadun Asia dari China, India dan Arab telah berhubungan dan bertapak di alam Melayu. Pada zaman keturunan Melaka, lagi ada sebahagian daripada komuniti India dan China yang menetap dan berkahwin dengan wanita tempatan, hingga terbina komuniti peranakan seperti Baba Nyonya, Cetia dan peranakan Jawi. Begitu juga ada peninggalan Portugis dan Belanda di sana. Golongan penghijrah China dan India ini mengekalkan identiti dan amalan budaya mereka walaupun telah meminjam bahasa dan budaya setempat kecuali memeluk agama Islam. Golongan peranakan ini terbentuk hasil akomodasi, akulturasi dan asimilasi adaptasi dengan masyarakat setempat. Golongan penjajah barat, kekuasaan ini didalami oleh penjajah Inggeris. Oleh sebab gelombang penjarahan pada sekitar 30-an adalah besar jumlahnya dan berlaku segregasi mengikut pekerjaan dan ruang fizikal dengan masyarakat setempat. Hubungan etnik pada masa itu masih tidak terbina dan masyarakat berbagai etnik sebagai tradisi tamadun payung anak watan sudah bertukar menjadi masyarakat majmuk. Selepas Perang Dunia Kedua, hubungan etnik yang tidak terbina itu telah bertukar menjadi buruk, terutamanya dengan hubungan Melayu-Cina apabila Parti Komunis Melaya melancarkan keganasan terhadap masyarakat tempatan dan terhadap negara yang baru mencapai kemerdekaan hingga darurat tamat pada tahun 1960. Bentuk masyarakat majmuk ini berlaratan hingga tahun 1970-an. Pelaksanaan dasar ekonomi baru, politik perkongsian kuasa dan mengurus pelampau etno-agama telah merubah masyarakat dan negara. Perbezaan etnik didapati masih ada, tetapi sebagai satu pengaruh sosiologikal ke atas tingkah laku, dimensi etnik telah mengendur kepentingannya dan terselah kesepaduan dalam masyarakat. Konsep dan teori masyarakat majmuk yang dibentuk oleh ekonomi penjajah telah mula relevan sebagai kerangka analisis untuk menjelas dan membuat jangkaan tentang masyarakat Malaysia pada masa ini. Dunia sistem kapitalis moden telah berubah wajah pada tahun 80-an apabila Malaysia berperanan bukan sahaja sebagai sebuah negara pinggir yang membekalkan bahan mentah murah ke pasaran negara pusat, tetapi pada masa yang sama berperanan sebagai negara pengeluaran produk, industri dan menguasai pasar ekonomi global. Perubahan ke arah ekonomi global ini telah ditandai dengan gelombang penghijrahan baharu. Kemasukan bukan sahaja modal dan teknologi, tetapi juga diikuti oleh tenaga kerja pelbagai jawatan
daripada kumpulan pakar hingga ke tenaga buruh di industri perkhidmatan, pembinaan elektronik dan di sektor pelayanan dan pertanian, hingga mencecah lebih daripada 2 juta orang. Tenaga buruh ini datang daripada Indonesia, Burma, Bangladesh, India, Kemboja, Vietnam, Nepal, Afrika, Semenanjung Arab dan Pakistan. Manakala punya asal sah sahaja di Malaysia telah mencecah 1,5 juta tahun 1993 dan sekitar 1.5 juta pada tahun 2011. Tenaga buruh ini datang ke Malaysia dengan niat untuk mengumpul wang dan membawanya kembali pulang dan membina kehidupan baru di negara mereka. Tetapi seperti gelombang penjajahan yang berlaku pada masa tamadun Melaka dan penjajahan, ada sebilangan daripada mereka ini yang akan menggunakan pelbagai cara melalui dokumen kerja yang ada untuk menjadi paper citizen, memohon menjadi penduduk tetap atau terus kekal sebagai pendatang asing tanpa dokumen. Mereka berbicara sekurang-kurangnya dalam 2 bahasa, bahasa Melayu dan Inggeris, memiliki rakan sekerja, kenalan dan sahabat kepada pelbagai etnik, dan berstatus sosial tinggi bersesuaian dengan persekitaran kerja dan tempat tinggal mereka. Malah agak sulit untuk orang Malaysia pada hari ini bertindak untuk mengurangkan jumlah dan menghantar tenaga asing, kerja asing, terutama pembantu rumah kembali ke negara mereka. Tindakan sedemikian pasti akan melumpuhkan kegiatan dan pemulihan ekonomi, dan di peringkat masyarakat akan menimbulkan masalah penjagaan anak bagi pasukan rakyat Malaysia yang bekerja dan menetap berjauhan dengan keluarga ibu bapa mereka di kampung. Proses asimilasi terpilih sedang berlaku antara kelas terang kapitalis dan kelas menengah, tenaga kerja dan pelancong asing dari pelbagai negara dengan masyarakat tempatan. Mereka ini seperti yang telah berlaku dengan tenaga kerja ketika gelombang penjajahan yang lepas, besar kemungkinannya tidak akan kembali ke negara mereka. Kajian mendalam perlu dijalankan untuk mengenal pasti kedudukan dan kesan penjeraan gelombang terkini ke atas kestabilan, kemajuan dan pembinaan negara bangsa. Persoalannya, sejauh manakah kita memikirkan untuk mengenal pasti bentuk penghijrahan ini? Bagaimanakah kita akan mengurus keberadaan mereka di negara ini hingga projek pemodenan negara boleh berjalan dalam suasana stabil dan aman? Apakah kesan kehadiran mereka ke atas hubungan etnik di negara ini? Apakah bentuk negara bangsa yang akan terjadi di Malaysia pada masa kini memandangkan masyarakat menjadi semakin rencang dan prestasi pasaran dan pengeluaran ekonomi global akan menentukan bukan sahaja kualiti hidup rakyat tetapi juga kestabilan politik di negara ini? Adakah dasar awan urus takbir pembangunan rakyat Malaysia telah bersedia dengan pembelaan keetnikan baru dan bentuk negara bangsa baru beracuankan ketamadunan bayangan watan di negara ini? Sejarah sosial telah membuktikan bentuk hubungan etnik dan negara bangsa baru ini dapat diperhatikan di setiap gelombang penghijrahan yang telah berlaku di negara ini. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah lahir komuniti peranakan seperti Baba Nyonya, Cetiar Peranakan. Gelombang penghijrahan pada era penjajahan telah melahirkan Cina dan India peranakan di negeri-negeri utara dan timur di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak. Cina dan India peranakan dan kampung ini telah mengakomodasi dan mengaslimasi diri mereka dengan masyarakat Melayu setempat, dan gelombang penghijrahan ekonomi global pada ini, proses pembudayaan dengan masyarakat setempat juga diperhatikan sedang berlaku. Oleh sebab tiada perancangan telah dibuat untuk mengurus hubungan etnik dalam setiap gelombang penghijrahan ini. Semenjak negara ini mencari kemerdekaan hingga sekarang ini, kumpulan India, Siam, China, Burma, Indonesia, Pakistan, Arab yang telah menjadikan bahasa dan budaya Melayu sebagai amalan hidup mereka telah didapati semakin hari semakin dipengaruhi oleh pengaruh Barat dan kumpulan etnik Induk dari negara asal datuk nenek moyang mereka. Jika tidak ada tindakan yang proaktif untuk mengurus bentuk hubungan yang baik ini, tidak mustahil dalam 2 generasi lagi kumpulan etnik baru yang memiliki nilai negara bangsa payung tamadun anak watan ini akan tinggal simbol dan kisah dalam lipatan sejarah negara. Kita perlu belajar dari perubahan yang berlaku dalam UMNO apabila mereka mula bertapak di Sabah dalam membangun
dan membina negara bangsa pada tahun 1946. Sekeras mana pendirian UMNO yang pernah membuat pemimpin asasnya, Datuk Onn Jaafar, daripada membuat masuk bukan Melayu ke dalam UMNO pun didapati telah berubah apabila ahli kepentingan politiknya yang bertunjangkan bangsa, agama dan tanah air telah menerima Bumiputera Sabah. Walaupun ada dalam kalangan mereka yang beragama Kristian untuk menjadi ahli UMNO. Tidakkah daripada pengalaman sejarah UMNO ini, orang Portugis, Cetia, Siam, Belanda, peranakan Cina dan India, dari peranakan Cina, India kampung dan etnik baru daripada gelombang penghijraan lama sudah juga boleh diberikan status Bumiputera seperti orang Melayu, Bumiputera Sarawak dan Sabah. Jika mereka ini memiliki ciri ketamadunan payung anak watan daripada segi sejarah, dari segi sejarah, bahasa, adat, budaya dan agama. Jika diperpanjangkan implikasi bentuk dan keamatan hubungan etnik masa kini yang telah melampaui batas etnik, ruang untuk membina negara bangsa yang boleh merangkumi kumpulan etnik berpayungkan tamadun anak watan sebagai bangsa Malaysia tidak lagi menjadi satu perkara yang mustahil. Malah kegagalan kita memanfaatkan perubahan ke paradigma kerajaan sosial rakyat pada masa ini di kalangan rakyat berbagai etnik pada dekad ini akan melambatkan proses negara bangsa dan menjamin negara ini aman, damai dan stabil. Perbezaan etnik tidak menghalang pembinaan perkongsian nilai bersama, namun akan melambatkan cita-cita untuk membina negara bangsa. Kesempatan sosial rakyat berbagai etnik pada hari ini sangat ditagih demi memastikan kemajuan dan kualiti hidup rakyat sentiasa terjamin dalam kedamaian dan cabaran ekonomi global pada hari ini. Maka dicadangkan setiap 50 tahun pengiktirafan Bumiputera kepada etnik baru setempat diperakui secara rasmi. Tarikh Bumiputera dalam pembagian persekutuan perlu dikaji semula selaras dengan kerangka tarifan Melayu dan Bumiputera yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Buat masa ini kumpulan etnik Siam dan Portugis sudah digolongkan sebagai Bumiputera, tetapi kerumitan timbul dalam pelaksanaannya kerana mereka diperakui secara pentadbiran dan bukan secara rasmi dari sudut perlembagaan. Dan begitu, sebelum diiktirafkan kumpulan etnik terbaru hasil dunia ekonomi global, babanya peranakan Cina dan India perlu diperakui secara rasmi dahulu. Langkah perubahan perlembagaan persekutuan ini akan mengukuhkan pembangunan dan pembinaan negara bangsa hingga tamadun payung anak watan berbangsa Malaysia yang merangkumi pelbagai etnik dan suku menjadi realiti. Yang berbahagia Profesor Tan Sri, demikian sebahagian daripada catatan perjalanan saya sebagai ahli akademik selama 38 tahun. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya yang berbahagia Profesor Tan Sri menerimanya.